Selamat pagi, salam sejahtera. Ini berita yang paling menggembirakan Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, selama ini kita sering mendengar parti muda dipimpin Syed Saddiq Said Abdurrahman seringkali seperti tidak tahu di mana kedudukan mereka. Kadang-kadang mengkritik PN, kadang-kadang mengkritik Anwar Ibrahim, dan kadang-kadang pula mengecam juga Kerajaan Pakatan Harapan. Kemarin, timbalan Presiden Parti Muda, yaitu Amira, beliau telah pun memohon supaya, menyuruh supaya Anwar Ibrahim segera memohon maaf terhadap rakyat Malaysia kerana menurut beliau tindakan Anwar Ibrahim meminta nombor telefon daripada seorang pelajar tingkatan 6 semasa program sebagai sesuatu yang menghina atau tidak menghormati kedudukan wanita. Saya telah mengulasnya kemarin kerana saya kata perbuatan meminta nombor telefon itu tidak semestinya menghina. Seperti Fadlina kata, disalah tafsir. Saya berfikir Anwar Ibrahim pada ketika itu cuba untuk menyelami kedudukan ataupun sikap remaja yang suka bergurau meminta nombor telefon untuk menaikkan, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menaikkan semangat seseorang. Kalau remaja, mereka diminta nombor telefon, sebenarnya bukan mereka terasa untuk dihina, tetapi mereka akan rasa bangga, mereka akan rasa gembira, dan mereka akan rasa mereka cantik dan mereka ada peminat. Mereka akan lebih tambah yakin diri. Itu adalah remaja. Bagi kita yang sudah tua-tua bangka nih, yang telah pun mencapai umur lebih daripada 40 tahun, janganlah Anda berfikir seperti seakan-akan Anda konon-kononnya remaja dan kata perbuatan diminta nombor telefon itu terhina. Anda mungkin kena berfikir dalam konteks orang-orang muda, dalam konteks anak-anak muda, dalam konteks remaja. Barulah Anda mengerti dan Anda tak salah tafsir. Saya fikir itulah yang coba dibuat oleh Anwar Ibrahim. Namun, berita gembiranya hari ini ialah apabila selepas Anwar Ibrahim dikecam teruk oleh timbalan Presiden Parti Muda, akhirnya parti itu mengumumkan bertanding secara solo di 6 negeri. Kenapa saya memberikan tajuk berita gembira? Kerana Anwar Ibrahim tidak lagi payah-payah, tidak lagi susah-susah untuk memikirkan pembahagian kerusi, memberi kerusi kepada parti muda, nak beri di mana, nak susah, macam-macam lah. Jadi, liability kepada Anwar Ibrahim telah dikurangkan. Beban kepada Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan serta Kerajaan Perpaduan untuk memberikan kerusi kepada parti muda. Lagi pula, Parti Muda menunjukkan prestasi yang kurang baik semasa PRU 15. Itu sebabnya ini satu berita yang gembira buat Anwar Ibrahim. Muda telah mengesahkan hanya bertanding solo di 6 negeri. Muda mengumumkan bahawa ia akan bertanding sendiri di semua 6 negeri pada PRN akan datang. Presidennya Syed Saddiq Said Abdurrahman menjelaskan bahawa mereka beranggapan 2 blok politik sedia ada tidak mencukupi. Saya tidak tahu apa maksud Syed Saddiq Said Abdurrahman ini bahawa 2 blok politik sedia ada tidak mencukupi. Maknanya macam mana? Adakah 5 blok baru cukup, 9 blok baru cukup, 20 blok baru cukup? Pada pendapat saya, 2 blok politik sekarang sudah mencukupi, bahkan ia bukan sekadar mencukupi, bahkan telah melampau dan memecah belahkan memecahkan undi orang-orang Melayu Islam. Muda akan bertanding dalam PRN menggunakan kekuatan parti politik sendiri, kata beliau. Saya tidak melihat di mana kekuatan parti politik muda ini kerana rekod pencapaian mereka dalam PRU baru-baru ini tidaklah semegah mana. Dan sokongan orang-orang muda terhadap parti muda masih lagi boleh dianggap tidak mencapai standard yang dikehendaki. Itu pendapat saya secara pribadi. Di tempat kami, parti muda tidak mendapat sokongan yang kuat.
karena mereka tidak dapat undi yang cukup banyak untuk memenangkan mereka. Bahkan ramai lagi yang tidak kenal dengan parti ini. Mereka anggap tiada halat tuju. Mudah menyertai Pakatan Pilihan Raya dengan Pakatan Harapan untuk PRU15. Masa-masa itu PKR berkata mudah tidak dijadikan sebagai parti komponen kepada Pakatan Pembangkang TK itu kerana ia memerlukan kelulusan ROS. Sebab itu mudah membuat pendirian untuk fokus kepada politik baru. Ketika disoal sama ada penggeseran dengan PH ada kaitan dengan rundingan peruntukan kerusi, Syed Saddiq menafikan perbincangan serupa itu berlaku antara gabungan itu dan MUDA. Tiada guna kita diberi kerusi jawatan dalam kerajaan atau jawatan selepas pilihan raya negeri, tetapi kemudian perjuangan rakyat dilupakan, kata Syed Saddiq Syed Abdurrahman lagi. Sementara itu, Syed Saddiq mendedahkan pengarah dan timbalan pengarah parti masing-masing ialah Ketua Pengarah Lukman Long dan Exco Pusat Aini Hazika. Dia juga berkata kempen politik muda terutamanya akan bersifat maya, seperti menganjurkan siaran langsung dan sesi town hall dalam talian di media sosial. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe. Ini satu berita yang gembira untuk Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu isu yang pasti memberikan tamparan kuat, tamparan hebat dan juga mematikan langkah politik Mahathir Mohamad. Ada yang orang mengatakan sebelum ini mereka kata Mahathir akan bangkit semula melalui proklamasi Melayu. Ada orang kata Mahathir Mohamad akan bangkit semula dan akan mampu menawan semula hati rakyat melalui proklamasi Melayu apabila beliau telah mendapat sekutu yang baru, yaitu PAS, dan beberapa pemimpin juga menyokong proklamasi Melayu. Namun demikian, apabila isu ini dibongkar, apabila pendedahan baru ini dibongkar, nampaknya Tun Mahathir Mohamad dalam politiknya bukannya bangkit atau menemui kehidupan semula, tapi rupa-rupanya beliau masih berada di laluan trek yang membawa kepada kematian politik Mahathir Mohamad. Apa tentang berita itu, saudara-saudara sekalian? Berita itu atau petikan artikel ini dipetik daripada sahbudin.com dengan tajuk PN telah pun atau PN ketepikan proklamasi orang Melayu. Persoalan ini timbul apabila sebelum ini anda sudah mendengar bahawa Tun Mahathir kata dalam selepas perbincangan meja bulat, Tun Mahathir kata selepas beliau mengatakan kami sudah muktamadkan, ataupun Mahathir kata selepas rundingan bulat yang dihadiri beberapa pemimpin utama PAS dan pemimpin kecil Bersatu yang tidak dihadiri oleh Muhyiddin selaku Ketua Pembangkang, Tun Mahathir telah menyebut pertemuannya dengan Muhyiddin akan diatur selepas itu, yang mana kononnya Tun Mahathir seolah-olah mendebatkan dirinya sebagai Ketua Blok Pembangkang, mengumumkan mereka bersetuju untuk tidak bertembung sesama sendiri dalam PRN akan datang. Namun, apa yang diumumkan terkini oleh Muhyiddin Yassin memberikan petunjuk isyarat yang sebaliknya. Mereka bahkan bukan tidak berjumpa seperti yang diumumkan oleh Mahathir, bahkan Muhyiddin pula mengumumkan pembahagian kerusi tanpa melibatkan parti yang dianggotai oleh Mahathir Mohamad dan kelihatan akan bertembung sesama sendiri. Jadi, maknanya kehidupan politik Mahathir Mohamad akan hancur dan tidak akan bangkit semula menemui kematian. Mahyadin Mat Yassin semalam mengumumkan PN akan bertanding di semua 245 kerusi DUN dan dalam PRN 6 negeri akan datang. Apa maknanya? Maknanya tidak ada satu kerusi pun mau diserahkan ataupun mau dikompromikan kepada Pakatan Proklamasi Melayu ataupun kepada parti yang dianggotai oleh Mahathir Mohamad. Katanya PAS akan bertanding 126 kursi, Bersatu 83 kursi dan Gerakan 36 kursi. Maksudnya berjumlah 245 kursi. Di mana
Tun Mahathir akan bertanding. Yang apabila Tun Mahathir kata seolah-olah beliau menjadi ketua blok pembangkang pula, tiba-tiba Tun Mahathir tidak dapat apa-apa kerusi. Rundingan kerusi berjalan lancar, kata Muhyiddin, tiada perselisihan faham berlaku. Kami dapat muktamadkan rundingan lebih awal berbanding tarikh pengundian yang masih belum diumumkan, kata Muhyiddin lagi. Saudara-saudara, sebelum ini, selepas mengadakan rundingan meja bulat dengan parti-parti yang menyokong proklamasi orang Melayu, Tun Mahathir Mohamad yang seolah-olah menobatkan dirinya sebagai ketua blok pembangkang mengumumkan mereka bersetuju untuk tidak bertembung sesama sendiri dalam PRN akan datang. Dalam rundingan bulat, meja bulat yang dihadiri beberapa pemimpin utama PAS dan pemimpin kecil bersatu tetapi tidak dihadiri oleh Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin selaku ketua blok pembangkang, Tun Mahathir turut menyebut pertemuannya dengan Muhyiddin akan diatur. Begitupun di sebalik Muhyiddin menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan Tun Mahathir yang lebih dulu mempelawannya untuk bekerja sama, tetapi sehingga kini tiada pertemuan. Secara umumnya disedari kebimbangan dalam PN terhadap pertemuan itu ialah Tun Mahathir pastinya akan meminta sejumlah kerusi untuk kelompok yang menyokongnya, termasuk pejuang yang dipimpin anaknya Mukriz. Hakikatnya mereka itu tiada kekuatan sendiri selepas hilang deposit pada PRU 15 lalu dan berharap dapat bernafas kembali dengan menumpang kekuatan PN. Makalah Mukriz tidak lama sebelum ini turut memohon untuk menyertai PN tetapi telah ditolak dengan alasan akan mengganggu proses pengagihan kerusi dalam gabungan tersebut. Semalam, sementara Tun Mahathir masih di luar negara tanpa menunggu perjumpaan dengan Muhyiddin berlangsung, PN secara rasmi telah mengumumkan dan memuktamadkan pembahagian kerusi antara mereka. Nampaknya melalui pembagian itu tiada kerusi diperuntukkan kepada parti atau pihak lain selain parti dalam PN. Sekaligus ini bermakna PN telah menepikan Tun Mahathir dalam proklamasi orang Melayu dan menghadapi PRN 6 negeri mendatang ini. Masih mahu bertanding jugakah mereka yang bersama proklamasi orang Melayu, termasuk pejuang yang dipimpin Mukriz dalam PRN nanti? Kita pun belum dengar lagi pengumuman daripada kumpulan proklamasi Melayu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.